Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nur Fatih Muhammad Asri, bernombor metrik kan 046404. InsyaAllah pada hari ini ialah kajian ilmu tarikat, yakni KK pendek, bertajukkan amalan zikrullah di antara prinsip-prinsip ilmu tarikat tasawuf. Yang dihormati Ustaz Muhammad Saiful Bahari bin Abdullah merupakan pensyarah saya saja ini. Okay, kita pergi kepada pembentangan kita pada hari ini. Okay, yang pertama adalah poinnya adalah ijtihad para tokoh tasawuf ke atas amalan zikrullah. Wirid dan zikir mengingati Allah merupakan amalan yang mula-mula yang disyaratkan dan paling banyak disebut dalam Al-Quran dan Sunnah berbanding dengan apa jua amalan lain. Lebih daripada 60 ayat Al-Quran menyentuh amalan wirid dan amalan zikir mengingati Allah, termasuk ayat-ayat yang menggalakkan kebaikan dan hikmah berzikrullah, ketinggian darjah orang yang berzikrullah, akibat buruk orang yang tidak berzikrullah, zikrul isim zat, masa berzikrullah, kaedah dan adab zikrullah dan sebagainya lagi. Okey. Dua peristiwa bersejarah, yakni proses tarbiyah akidah Al-Quran dan pelaksanaan syariat Islam di dua kota berbeza, kota Mekah dan Madinah, yakni menjelaskan bagaimana Nabi SAW menyebarkan syariat Islam di zaman awal itu. Dan ini juga memberikan bukti yang jelas bahawa Islam didirikan di atas dua aspek agama yang berbeza. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah akidah, iaitu amalan zikrullah, iaitu akidah Al-Quran, dan melaksanakan segala amal ibadat yang syariat Islam yang tidak boleh dipisahkan sama sekali. Itu adalah secara ringkas lah. Okey, seterusnya adalah nama-nama menurut di abad kedua dan ketiga Hijrah. Keempat-empat mazhab fiqh iaitu Hambali, Hanafi, Malik dan Syafi'i telah wujud dan berpengaruh hingga menjadi ikutan dan pegangan umat Islam sehingga ke hari ini. Di abad yang sama, ijtihad golongan tasawuf juga telah mencapai kejayaan seiring dengan kejayaan ijtihad di bidang fiqh dan berbagai bidang ilmu dan amalan Islam yang lain. Jika Imam Ahmad bin Hanbal mewariskan mazhab Hambali, maka Syekh Abu Haris Al-Muhasibi, seorang tokoh tasawuf yang terkenal, mewariskan tarikat tasawuf Muhasibiyah. Okey, beliau telah menghasilkan sebanyak 27 kitab tasawuf, yakni dan berbagai teori, konsep dan istilah amalan rohani Islam. Ini ilmu dan amalan zikrullah. Menurut Syekh Al-Hujwiri, dalam kitabnya Kashful Mahjub, di zaman hidup beliau terdapat banyak, lebih kurang 10 aliran tarikat tasawuf yang muktabar. Yang pertama sekali adalah Al-Muhasibiyah, yang dinisbahkan kepada Abu Harith Al-Muhasibi. Yang kedua adalah Al-Taifuriyah, dinisbahkan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Yang ketiga Al-Qasariyah, disebabkan kepada Hamdun bin Ahmad. Yang keempat Al-Khuraziyah, disebabkan kepada Abu Sa'id Al-Khurash. Yang kelima Sahliyah, disebabkan kepada Sahal bin Abdullah Al-Tusturi. Yang keenam Al-Hakimiyah, dinisbahkan kepada Muhammad bin Ali Al-Hakim Al-Tirmizi. Dan yang ketujuh Al-Nuriyah, disebabkan kepada Abu Hasan Al-Nuri. Yang ke-8 Al-Junaidiyah, kepada Abu Qasim Al-Junaid. Yang ke-9 ialah Al-Asy'ariyah, disebabkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan yang terakhir ialah Al-Halafiyah, disebabkan kepada Muhammad bin Haris. Okey, poin kita yang seterusnya adalah Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, mentalkinkan amalan zikrullah ini. Hakikat tarikat tasawuf adalah disyariatkan dalam Islam. Orang yang pertama beramal dengan amalan ini ialah Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh para sahabatnya. Malahan istilah dan tariqah itu telah digunakan maka saya tak berapa sihat sikit, telah digunakan oleh baginda dan para sahabat radhiyallahu anhu. Konsep tarikat tasawuf itu sendiri pun telah dijelaskan dengan begitu terang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika tu, Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan padaku
satu tarikat atau jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah, yakni hakikat dan makrifahnya, dan yang paling mudah untuk diamalkan oleh para hamba Allah, yang paling afdal di sisi Allah. Kalimah atau perkataan al-tariq adalah jamak takhir bagi perkataan tariqah. Oleh itu Sayyidina Ali bermaksud akan Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu tarikat yang paling dekat untuk sampai kepada hakikat dan makrifah. Jawab di sini. Jawab Nabi Muhammad SAW menjawab permintaan Sayyidina Ali itu dengan sabdanya, "Ya Ali, jika engkau mahu satu tarikat seperti yang engkau masukkan itu, maka wajiblah di atas engkau sentiasa kekal berzikrullah secara sir dalam hati dan tanpa suara. Sini sembunyilah berkurang, dan secara jihar bersuara. Yang ni dua lah kategorinya. Okey, dari pertanyaan Sayyidina Ali dan jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, jelas sekali wujud istilah al-tariqah dan konsepnya itu sentiasa berzikrullah sama ada secara sir maupun al-jihar. Okey, bila Sayyidina Ali mendengar jawapan Nabi Muhammad SAW itu, maka beliau seakan-akan kurang yakin. Oleh sebab itu, beliau segera bertanya lagi, "Orang ramai telah berzikruh, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan secara khusus." Nabi SAW bersabda, "Perkara yang paling afdal yang aku ucapkan dan para Nabi sebelumku ialah La ilaha illallah. Sekiranya semua langit dan bumi ini berada di sebelah dacing, dan kalimah la ilaha illallah itu berada di sebelah dacing satu lagi, nescaya la ilaha illallah itu lebih berat lebih berat, dan hari kiamat tidak akan berlaku sedangkan di atas bumi ada yang menyebut la ilaha illallah." Begitulah kisah sebersedikit. Okay, kita tak nak membuang masa, pergi kepada poin yang seterusnya. Okay, poin yang terakhir lah, keutamaan ilmu dan amalan tarikah tasawuf. Okey. Maafkan saya. Okey, keutamaan ilmu dan amalan tarikah tasawuf ialah ilmu yang paling mulia sesekali, kerana ilmu itu ada kaitannya yang erat dengan makrifah, yakni mengenal Allah Subhanahu Taala dan kecintaannya. Oleh kerana itulah ianya merupakan ilmu yang paling baik atau paling afdal sekali secara mutlak. Sesungguhnya ilmu dan amalan, yakni tarikat tasawuf, itu adalah menjadi roh bagi semua syariat dan semua agama yang diturunkan dari Allah. Okey. Allah Subhanahu Taala menjelaskan di sini bahawa manusia hanya diberi sedikit pengetahuan tentang roh, iaitu lebih khusus kepada ilmu dan amalan zikrullah sebagai jalan tarbiyah akidah, membersihkan pelbagai hijab hati supaya pandangan mata hati basyirah ini menjadi terang dan dapat musyahadah daripada apa-apa yang Allah kehendaki dan kurniakan kepada Allah darjah ihsan. Ianya sebagai kecil dari rahsia Allah, rahsia ilahiyah yang telah ditetapkannya kepada manusia dari alam malakut, sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala, yakni dalam surah Al-Isra ayat ke-85. Maksudnya, mereka bertanya kamu tentang roh. Katakanlah roh itu adalah sebahagian dari urusan Tuhanku. Kamu tidak perlu maafkan saya, terjatuh. Maka kamu tidak perlu pengetahuan kecuali sedikit. Okey. Kita pergi sedikit lagi lah. Okey, ilmu dan amalan, yakni tarikat tasawuf ini merupakan kepasrahan itu terus menerus untuk beribadat lah. Pasrahan ritual ini menjadikan golongan tasawuf mampu memahami dan menghayati jenis-jenis etika berpindahkan kepada jiwa mereka. Mereka terus melaksanakan riadah dengan memperbanyak zikir mengingati Allah dan bermujahadah dan mengurangi nafsu bagi mencapai makam-makam Qur'aniyah dalam beruzlah. Malah semua latihan amalan Qur'aniyah itu sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan harian mereka, sehingga terasa cinta atau darah daging dengan sentiasa berzikir dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqamah berqiyamul. Okey, itu sedikit dan kesimpulannya akhir sekali ialah dari fakta-fakta yang telah diuraikan pada atas ialah, maka jelas kepada kita bahawa zikir hasanat iaitu zikrullah yang tidak mempunyai adab-adab yang tertentu seperti baca wirid biasa, bertasbih, tahmid dan segalanya, itu tidaklah termasuk dalam maksud zikrullah yang menjadi prinsip kedua ini.
Biasanya zikir hasanat itu tidak akan dapat menyampaikan seseorang salih itu kepada Allah dan keredaannya, kecuali nadir. Perkara nadir yang jarak berlaku itu seperti tidak sama sekali. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.